yang mana kita sedia maklum akan masuk bulan Ramadan. Jadi saya akan fokus berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Jadi kita mulakan dengan 4 persoalan di dalam kubur. Kita sedia maklum dalam hadis Nabi SAW, kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, apabila kita nanti mati akan didatangi dengan 2 malaikat. Malaikat tu dalam hadis kata malaikat yang sangat keras. Kita tahu malaikat itu adalah Munkar wan Nakir. Kedua-dua malaikat itu dia akan menggertak dan dia akan dudukkan jenazah itu di dalam kubur. Kemudian kedua-dua malaikat itu dia bertanya kepada setiap orang yang mati 4 soalan. Soalan pertama dia akan bertanya tentang ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Lalu soalan kedua malaikat bertanya, wa madinuka, apakah agamamu? Dia menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Ditanya soalan ketiga, siapakah lelaki yang pernah diutuskan kepada kamu? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan yang keempat, malaikat Munkar wan Nakir bertanya, wama amaluka, apakah amalan kamu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, iaitu Al-Quran. Lalu aku beriman kepada Quran dan aku percaya kepada Al-Quran. Yang kita nak fokus perkara yang keempat adalah tentang Al-Quranul Karim. Macam mana kita nak jawab soalan yang keempat ini kalau kita jauh dari Al-Quran? Macam mana kita nak jawab soalan yang keempat ini kalau kita dengan Al-Quran pun kadang-kadang? Bagaimana kita nak jawab soalan yang keempat ini kalau kita tidak memberikan waktu yang sangat banyak kepada Al-Quranul Karim? Walaupun soalan ini kita dah tahu, tetapi yang akan menjawabnya adalah amal soleh. Selepas 4 soalan ini boleh dijawab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, benalah apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu. Tuhan kata dia telah bercakap benar. Lalu Allah meminta kepada malaikat buat 4 perkara. Pertama, hamparkan pemaidani daripada syurga. Yang kedua, beri dia pakaian dari syurga. Yang ketiga, bukakan pintu syurga untuk dia. Yang keempat, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kalaulah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, kita tak tahu lagi boleh sampai ataupun tidak sampai. Tapi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberikan kita peluang untuk kita lalui bulan Ramadan. Jadi kita nak isi apa bulan Ramadan ni? Antara amal yang terbaik, seperti mana soalan yang keempat di dalam kubur itu adalah Al-Quran. Jadi hari ini kita akan bincang taklah panjang. Tuan-tuan bagi saya berapa minit ni? Biasa 20 minit. Yang ini macam mana? 40 minit. InsyaAllah saya taklah lama sangat. Kita cuba syuruk 7.21. Kita cuba InsyaAllah dengan kadar yang mampu. Soalan tentang Ramadan ni panjang. Boleh bincang pasal siam, puasa, macam-macam boleh bincang. Tetapi saya akan fokus tentang Al-Quranul Karim. Tapi bukan nak cerita dari sudut kelebihan, yang itu kita biasa dengar. Tetapi kita nak buat tahun ini the best. Macam mana kita nak buat dengan Al-Quranul Karim? Baik, tuan-tuan, kita tahu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ayat dia semua orang tahu dalam suratul Baqarah, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Tetapi mari kita tengok apa yang Nabi SAW lakukan di bulan Ramadan.
Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan Jibril alaihi salam selalu jumpa Nabi setiap malam di bulan Ramadan sampai Ramadan itu selesai. Kenapa Jibril datang bertemu dengan Nabi di bulan Ramadan? Nabi SAW dalam hadis dia kata, ya'uridu alaihi Nabi SAW al-Quran. Baginda Nabi SAW akan memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril. Para ulama hadis mereka bincang, perkataan ya'uridu itu mendengar satu pihak ke atau macam mana? Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata al-mu'aradah dalam hadis itu adalah perbuatan yang dilakukan dari dua sisi. Maksudnya Jibril pun buat, Nabi pun buat. Maksudnya apa? Kadang-kadang Jibril baca, Nabi semak. Kadang-kadang Nabi baca, Jibril semak. Itulah maksud al-mu'aradah. Nabi buat tiap-tiap tahun masuk bulan Ramadan, tiap-tiap malam. Tetapi apabila penghujung hidup Nabi SAW, Nabi gandakan lagi. Jadi tuan-tuan, saya nak nukilkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Zuhri, seorang tabi'in. Dia kata apabila masuknya Ramadan, dia akan cakap sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan tilawatul Quran dan memberi makan. Tapi bukan makan waktu siang lah. Beri makan. Imam Malik bin Anas, ulama hadis tu, ada satu kitab hadis dipanggil Al-Muwatta. Imam Malik yang pakar dalam bidang hadis tu, apabila masuk bulan Ramadan, dia berhenti daripada membaca hadis. Dia buat apa? Dia memberikan tumpuan kepada membaca Al-Quranul Karim dengan dia tengok mushaf. Sufyanus Sauri rahimahullahu ta'ala alaih, apabila masuk bulan Ramadan, dia tinggal semua ibadat lain, dia akan memberikan tumpuan kepada membaca Al-Quranul Karim. Ada satu tabi'in namanya Zubair Al-Yami, apabila masuk Ramadan, dia bagi orang banyak mushaf. Untuk apa? Untuk dibacakan Al-Quranul Karim. Itulah Ramadan dengan Al-Quran. So macam mana kita nak buat Ramadan tahun ini? Baca Al-Quran boleh dua cara. Sendiri pun boleh, berkumpulan pun boleh. Tapi kalau ikut macam Nabi tadi tu, dia ada satu pihak yang semak, ada satu pihak yang dengar. Jadi itu di antara yang terbaik. Itu yang orang namakan dia tadarrus, bukan terderas, ya. Tadarrus. Okey, saya kemukakan satu hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi galakan untuk datang ke masjid. Apa dia datang masjid? Bukan sekadar salat, kalau boleh ambil waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi apa yang telah dilakukan oleh jemaah Masjid At-Taqwa, satu amalan yang sangat baik, teruskan. Sebab tu lepas solat subuh kita tengok ada berapa kumpulan. Duduk dekat kanan ada, kat belakang ada kumpulan yang baca Al-Quranul Karim. Nabi SAW sebut tidak berhimpun satu kaum di salah satu daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla sambil dia baca kitab Allah. Dalam hadis dia panggil apa? Wa yatadarusunahu bainahum. Mereka saling betulkan bacaan, seorang baca, seorang semak. Maka akan turun ke atas mereka 4 kelebihan. Kelebihan pertama, Allah turunkan as-sakinah. Yang kedua, Allah turunkan, Allah selubungi rahmat. Yang 4, malaikat turun melingkungi orang-orang yang baca Al-Quran, dan Allah puji hamba itu di kalangan para malaikat-malaikatnya. Tuhan puji, Allah sebut fulan bisi fulan, fulan bisi fulan di kalangan para malaikat. Baik tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, saya nak nukilkan satu hadis Nabi SAW. Kita jangan bimbang, nota ni saya telah edarkan kepada Ustaz Syarifuddin. Dia akan edar kepada tuan-tuan dan puan. Baik, ada satu ketika Nabi SAW bertanya kepada Ahlu Sufah. Nabi tanya, tuan-tuan tahu Ahli Sufah? Ahli Sufah ni adalah orang yang mereka duduk kat masjid. Mereka orang miskin, mereka tidak ada pekerjaan yang khas. Jadi Nabi tanya kepada mereka, siapa yang suka kalau dia keluar awal pagi setiap hari, dia pergi ada satu tempat ni namanya Buthan dan Al-Atiq, lalu lepas dia balik,
dia akan bawa 2 unta yang gemuk tanpa dosa dan memutuskan silaturahim. Maknanya Nabi nak kata, kamu suka tak kalau kamu keluar rumah, kamu pergi satu tempat, lepas tu kamu balik, kamu dapat 2 ekor unta yang gemuk, dengan syarat engkau keluar tak bawa dosa, kau tak buat dosa, kau tak putuskan silaturahim. Nabi SAW pun mendapat jawapan. Para sahabat kata, ya sudah pasti kami suka ya Rasulullah. Maka Nabi pun sebut, tidaklah salah seorang dari kamu pergi menuju masjid. Lepas tu jemaah pergi ke masjid, lalu dia mengetahui ataupun dia membaca 2 ayat dari Al-Quran. Mengetahui ni macam kita buat tiap-tiap pagi itulah, 20 minit kita ajar untuk faham dan faham. Ataupun dia baca Al-Quran 2 ayat lebih baik daripada 2 unta. Kalau dia tahu 3 ayat, dia baca 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Kalau dia baca 4 ayat, dia tahu 4 ayat lebih baik daripada 4 unta, dan beberapa jumlah ayat yang lebih baik daripada unta. Riwayat Muslim. Maknanya tuan-tuan, antara amal yang kita kena kejar adalah pada Al-Quranul Karim. Jadi apabila datang antara tempat yang kita kena hadir, pergilah masjid. Datang, ambil waktu untuk faham sikit Quran 2 ayat, lepas tu baca ke. Dan sekarang kita bincang pula, bila waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Ini tajuk ni tuan-tuan ya, dia bukan untuk bulan Ramadan ya, dia terpakai kepada selepas Ramadan pun. Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia kata bacaan yang paling utama adalah ketika salat. Tadi tu kita salat tu 2 rakaat tadi tu pun mencabar juga tu. Subuh tu. Tapi kita baca dalam salat. Lepas tu kalau orang tanya, saya nak baca Quran luar salat ke dalam salat terbaik? Nombor 1 adalah ketika salat. Sebab dia lebih lama daripada sujud. Kena sajadah dengan insan ni, terketar-ketar juga. Betul tak? Itu pun kita hafal. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, apakah salah seorang dari kamu suka jika dikembali kepada keluarganya dia dapat 3 unta hamil yang gemuk? Tuan-tuan, orang zaman dulu ni, unta hamil ni, unta betina ni, Allah, harta yang sangat dikejar-kejar. Kenapa sebut 3? Sebab nak bagi contoh, fahamlah 3 tu macam banyak lah. Kami jawab, ya Rasulullah, kami nak. Nabi kata, maka 3 ayat yang kamu baca di dalam salat adalah lebih baik daripada 3 unta hamil yang gemuk. 3 ayat je Ustaz. 3 ayat ni surah Inna A'tayna. Surah apa? Iza ja'a Nasrullah. Iya. Tapi kalau bayangkan Ramadan, kita boleh tambah 4 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Allah bagi banyak pahala dia. Jadi saya nak, kalau boleh tuan-tuan tolong rujuk dalam laman sesawang Jabatan Mufti Wilayah. Sebab kita target tahun ni kita nak baca Quran di dalam sembahyang, tapi kita tak hafal. Asyik surah tu je tak apalah, duk pusing-pusing. Tapi tahun ni kita nak baca banyak ayat, macam mana? Maka ada satu isu, boleh tak kalau baca Quran tengok mushaf? Dia letak mushaf kat depan dia, boleh tak dia sembahyang dia tengok mushaf? Ulama bincang panjang lebar dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Malik. Tapi saya bawakan kesimpulan dia, nanti tuan-tuan boleh tengok ya, dekat tajuk hukum melihat mushaf ketika salat. Kesimpulan dia, kami berpandangan, Mufti dengan beberapa tim dia yang buat kajian tentang persoalan tu, mereka kata, selepas bawa dalil lah, dia kata harus untuk membaca Al-Quran kalau melihat ketika salat, tengok Al-Quran bagi imam dan bagi mereka yang salat bersendirian. Tuan-tuan bangun waktu malam qiyamul lail, ataupun tuan-tuan mungkin sembahyang tarawih bersendirian ke, contoh nak kejar dapat pahala 3 unta hamil tadi tu, 3 unta yang besar, pahala dia seolah-olah macam tu.
So nak kena baca panjang. Nak kena baca panjang ni, nak berdiri lama ni, nak kena baca ayat panjang. Jadi ambil tindakan, boleh tengok mushaf. Kalau boleh jangan peganglah, supaya pergerakan tu, letaklah beli stand tu, tengok, beli yang besar-besar tu, bacalah. Sebab apa? Kata para ulama, kerana dia akan dapat kelebihan berdiri lama dan menambahkan kekhusyukan di dalam solat. Jadi kita boleh baca dekat fatwa tu supaya kita ada kelainan sikit tahun ni, sebab kita nak dapat yang terbaik. Sebab yang terbaik baca Quran ketika solat, dia punya gandaan dia sangat berbeza. Kalau baca luar solat dengan dalam solat tu lagi berbeza. Sebab kita tak tahu bila kita akan di kali terakhir Ramadan sebagainya, maka ambil peluang tu. Dan kalau kita boleh khatam ketika solat baca Quran tu, tengok, tak apa, boleh juga. Baik tuan-tuan, saya lanjutkan lagi tentang apa kata Al-Imam Nawawi. Okey, Imam Nawawi ulas lagi. Dia kata baca Quran kalau bukan dalam salat, yang paling afdal adalah waktu malam. Ini dua salat. Tapi bayangkan kalau baca Quran dalam solat tu pula tengah malam, dia berbeza. Dia kalau luar solat, kalau nak paling waktu, nak target the best untuk baca Quran adalah waktu malam. Imam Nawawi ulas, dia kata kalau separuh malam terakhir lebih baik daripada separuh malam pertama. Ini kita tahulah. So kalau bangun malam, kita akan sahur. So bangun awal sikit Quran. Baik. Tentang dalil baca waktu malam the best, kita boleh tengok dalam surah Al-Muzammil ayat 2 hingga ayat nombor 4. Saya lajukan sikit sebab salat saya ada 72 daripada 26. Ni baru 26 ni. Apa jadi, kita kena habiskan juga dalam perempuan. Ya, kiamat dah dekat dah. Tu kita lajukan. Boleh tuan-puan? Jelas tak suara saya? Okey, lepas tu kita makan insya-Allah. Baik. Al-Imam Nawawi dia ulas lagi. Dia kata kalau siang pula, bila the best untuk baca Quran adalah setelah solat subuh. Semayang subuh baca. Tapi kalau the best, datang masjid, dia baca. Ambil hadis yang tadi tu, yang apa yang dia mengetahui atau dia baca. Baik, tuan-tuan, Al-Imam Nawawi ulas lagi. Hari yang paling utama pula baca Quran sudah pastilah hari Jumaat, turun Isnin, turun Khamis dan sebagainya. Manakala Al-Imam Nawawi kata yang paling utama daripada banyak-banyak bulan adalah bulan Ramadan. Okey, saya nak nukilkan tuan-tuan, ada satu hadis menarik tentang puasa dan baca Quran. Nanti puasa dengan baca Quran ni, dia akan tukar jadi seseorang. Dia akan tukar jadi sesuatu yang akan defend kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata puasa dan Quran akan datang hari kiamat nanti, dia akan tolong orang tu. Saya tinggalkan puasa tu, saya nak ambil yang Quran tu. Al-Quran akan berkata kepada Tuhan, Ya Rab, aku telah mencegah dia daripada dia tidur malam. Oleh sebab itu berilah aku keizinan untuk memberi syafaat kepada dia. Maksudnya Quran kata, disebabkan akulah ya Allah, Quran dia sanggup nak baca Quran pada waktu malam telah menyebabkan dia kurangkan waktu tidur dia, bahkan dia korbankan untuk tidur dia. Oleh itu izinkanlah kepada aku wahai Allah untuk tolong dia, memberi syafaat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, saya lanjutkan lagi tuan-puan. Waktu dah tak panjang, saya cakap laju sikit apa nak. Okey. Ulama bincang pula, kalau nak baca Quran, nak hafal ke, nak baca tak nak tengok mushaf, dengan tengok mushaf mana terbaik? Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar. Dia kata ulama bincang, kalau dia baca Quran tengok mushaf dengan dia tak tengok mushaf, para ulama bincanglah. Tapi para ulama kata nombor satu, kalau dia baca Quran dia tengok mushaf lebih utama daripada dia baca tanpa tengok Quran. Tapi para ulama kata ia tidak mutlaklah kaedah itu, dia bergantung. Contoh, kalau ada orang dia tak tengok mushaf, dia hafal, lebih mendatangkan khusyuk, lebih ada penghayatan, dia bacalah tanpa tengok mushaf. Tetapi para ulama bincang, namun jika tengok mushaf pun sama,
dengan tak tengok mushaf pun sama, maka Al-Imam Nawawi menyebutkan para ulama terdahulu mengatakan membaca tengok mushaf itu lebih baik. Macam Imam Malik tadi, tengok mushaf. Baik, sekarang kita nak bincang pula, nak baca Quran ni macam mana? Nak terderas ke? Nak guna speed berapa ni? Berapa maksudnya nak baca Quran ni macam mana kaedah dia? Nak baca satu nafas? Okey, kita semua tahu dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 Allah kata warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan penuh tartil. Apa itu tartil? Saya ada nukilkan beberapa ulasan para ulama, sebab tuan-tuan ya, kita ni nak target pahala berganda sebenarnya. So cara baca, waktu baca, tengok tak tengok tu semua ulama bincang. Sebab kalau sudut kelebihan semua orang tahu, tapi kita nak ada gandaan dia, the best. Okey, tartil dari sudut istilah adalah meraihkan tempat keluar huruf dan menjaga tempat berhentinya. Maksudnya dia tengok huruf tu dia sebutlah dengan jelas, ra, ba, fa, dia sebut dengan jelas. Okey, lepas tu dia kena tahu kat mana dia berhenti. Okey, saya nukilkan apa ulasan Tabari dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Tabari kata apa? Tartil maknanya perjelaskan jika engkau membaca. So sebut tu kena jelas. Al-Imam Ibnu Katsir kata apa? Bacalah Al-Quran dengan perlahan, bukan perlahan suara. Kita akan bincang kejap lagi. Tapi perlahan tu satu taklah dibaca macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jemaah sukalah sebab so Nabi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, satu. Alhamdulillahirabbil alamin, satu. Ar-Rahmanirrahim, satu. Tapi bulan Ramadan ni sebab nak baca banyak, mungkin kita ambil sikit speed tu, mungkin laju sikit lah, mungkin terutama dalam solat tarawih lah, mungkin boleh sambung. Tapi yang terbaik baca satu. Saya nukilkan ulasan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata tartilnya apa? Mentajwidkan huruf-hurufnya. Lepas tu kena ajar, lepas tu kena belajar tajwid, tahu panjang, pendek, kat mana nak tebal, kat mana nak ipis, dan mengetahui kat mana nak berhenti. Sebab tu kena beli Quran yang tuan-tuan, sekarang ni ada Quran yang tanda wakaf. Kita ni tak faham ayat, kita baca ikut nafas kita, betul, tetapi kita kena tahu kat mana nak sambung balik. Jadi kita kena beli Quran yang ada tanda kat mana wakaf, kat mana nak wafal, kat mana berhenti dan nak sambung. Okey, saya sebutkan dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Sa'd kata apa? Membaca dengan jelas tidak mungkin boleh dilakukan jika membaca secara terburu-buru. Kalau laju sangat, sebut tu dia tak akan jelas lah, dia kena sebutir macam tu. Baik tuan-tuan, saya nak nukilkan satu hadis kelebihan orang baca tartil. Di hari akhirat nanti, apabila dia masuk syurga, Allah nak naik ke tingkatan dia ni. Lalu Allah akan kata kepada ahli syurga, wahai ahlul Quran, orang yang selalu baca Quran, amalkan Quran. Allah kata apa? Allah kata iqra, bacalah, wartaqi, naiklah. Maksudnya Tuhan kata, sebenarnya Tuhan nak bagi dia naik darjat ni, naik lagi. Tuhan kata okey, baca dan naik. Dia akan naik tingkatan syurga tu. Lepas naik, Tuhan kata apa? Kau naik pelan-pelan sebagaimana engkau dekat dunia ilu, baca secara tertib. Ni kelebihan orang yang dengan Quran. So lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Orang yang baca tadi tu, dia nak stop dekat mana? Tingkatan berapa dia nak berhenti? Tuhan kata sesungguhnya darjatmu di dalam syurga bergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Kalau ayat naik, ayat terakhir yang engkau baca. Sebab itu baca banyak, tambah lagi bulan Ramadan. Cuma cara dia. Baik, kita bincang pula sekarang ni, nak baca kuat ke nak baca suara yang perlahan macam tu? Para ulama bincang.
Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Adhkar, dia kata para ulama kata macam ni. Dia kata tengok keadaan, dia kata depend, dia kata kalau dia membaca suara yang perlahan supaya dia elak daripada riak, dia kata tu tak apa. Membaca perlahan the best. Contoh kita baca Quran kan, orang tak dengar kita baca terperlahan kat rumah ke, kita baca sebab kita takut riak. Tapi kalau kita tak takut riak kan, kita baca dengan suara yang agak kuat, lebih utama, dengan syarat dia tak ganggu orang yang solat di sekeliling dia, dia tak ganggu orang tidur dan sebagainya. Dan Al-Imam Nawawi dia buat kesimpulan, dia kata kenapa baca suara yang keras, keras ni maksudnya suara yang kuat, kerana manfaatnya boleh dinikmati oleh orang lain. Betul tak? Orang yang pun boleh dengar, orang yang pun boleh semak, orang yang pun dapat manfaat, hilangkan ngantuk dan sebagainya. Baik tuan-tuan, habis tentang bacalah. Kita pilih. Kalau baca kuat ni macam boleh bantu untuk penghayatan, orang lain pun dapat manfaat, baca suara yang agak kuat lebih baik. Macam kat rumah kan, duduk baca. Tapi kalau takut jatuh kepada riak, maka pilih suara yang perlahan. Okey, berapa kerat nak khatam? Tuan-tuan, tahu tak sekurang-kurangnya Nabi sebut dalam hadis berapa? Tengok ya, Nabi SAW dekat Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma, dia kata macam ni, dia kata Iqra, dia kata bacalah Quran setiap bulan, maknanya khatam setiap bulan. Dia kata Abdullah bin Amr ni, dia cakap apa? Lah, kalau setiap bulan lambat. Dia kata aku boleh lebih laju lagi. Nabi kata okey, 20 malam khatam. Dia kata aku boleh laju lagi ya Rasulullah daripada 20 malam tu. Lalu Nabi kata kalau macam tu khatamkan dalam 7 hari, jangan kurang dari itu. Bukan bermaksud tak boleh 3 hari, boleh. Tapi Nabi kata macam hang ni 7 hari okeylah sekali khatam. Kalau kita agak-agak, kita akan jawab apa? Weh, cepatnya nak khatam. Oh dulu dia nak cepat. Okey, jadi target tahun ni begini, cara nak khatam dia mudah. Tambah lagi Ramadan ni kita boleh buat sebulan sekali, ikut hadis tadi tu kalau mampulah. Okey, hidup kita dah makin berumur, so banyak kan target antara baca Quran. Okey, saya dah letakkan contoh jenis-jenis berapa hari, target dia berapa halaman. Contohlah, kalau tuan-tuan sibuk, kalau sibuk sangat ni, kita memang sibuk kalah Perdana Menteri kan, kita kata saya sempat Ustaz, saya sempat buka setengah muka surat je Ustaz, setiap hari saya akan maintain setengah. Tuan-tuan akan memerlukan 1200 hari, dan tuan-tuan akan khatam 3 tahun 3 bulan 15 hari. Baru khatam sekali. Tak apalah Ustaz, 3 tahun pun, tapi hang boleh hidup lagi ke 3 tahun tu? Tak, nak kena laju lagi ni. Okeylah, kita ambil lah 3 helai lah setiap hari. Lepas subuh 3, dia boleh baca 3 helai. Kalau dia boleh maintain 3 helai muka surat, dia perlukan 200 hari, dan dia akan khatam 6 bulan 20 hari dia khatam. 6 bulan 20 hari dia khatam. Kalau nak cepatkan lagi, tengoklah, kalau 4 helai 150 hari, 8 bulan khatam. Kalau 20 helaian muka surat depan belakang dia, 30 hari khatam. Inilah yang bulan Ramadan. Sebab satu juzuk ada 20 muka. So macam ni tuan-tuan, target yang mana ni? Nabi yang mana ni? Tak apa, Allah je yang tahu. Tapi tahun ni kita cuba berubahlah sikit. Macam mana nak buat? Kita buat jadual 4, 3, 2, 1 maintain. Okey tuan-tuan, ada berapa kelebihan ya kalau baca Quran ni banyak ni. Tuan-tuan boleh baca kat situ. Saya nak ringkaskan sebab kita pun dah 29 minit. Saya tak nak ambil waktu panjang. Pagi-pagi ni perut lapar. Okey, saya tunjukkan kisah salafus salih, orang dahulu kalau dia baca Quran pada Ramadan macam mana. Okey, Ar-Rabi' bin Sulaiman kata Imam Syafi'i dia akan khatamkan Quran 60 kali khatam pada bulan Ramadan. Ibrahim An-Nakhai kata Al-Aswad, seorang tabi'in, dia akan khatam Quran setiap 2 malam sekali. Qatadah kata Qatadah seorang tabi'in, dia akan khatam Quran dalam 7 hari bulan Ramadan. 7 hari khatam, 7 hari khatam. Apabila bulan Ramadan yang di luar Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, Qatadah dia akan khatam setiap 3 hari.
Tapi diriwayatkan apabila masuk 10 terakhir Ramadan, satu malam satu kali khatam. Diorang ni buat apa Duk baca Quran je ke? Sebab dia bulan Ramadan. Sebab tu kita ni kena tahu dah susun jadual. Kita dah tahu dah berapa cuti majikan bagi. Betul tak? Gunakan manfaat cuti tu, gunakan supaya kita boleh fokus untuk baca Al-Quranul Karim. Imam Mujahid pula seorang tabi'in, dia khatamkan Quran pada bulan Ramadan setiap malam. Mana dia khatam? Okey, tuan-tuan dan puan, saya ni pasal khatam ni tak apa, bila nak khatam dan sebagainya. Orang dulu kalau dia khatam, dia puasa, kita khatam majlis makan-makan. Tak apalah. Lu kata, okey, saya tinggalkan maklumat ni, kita boleh baca. Okey. Kalau kita tak mampu nak baca lah, dah penat dah, ya Allah Ustaz, penat lah baca dah. Okey, ambil cara lain, mendengar pula orang membaca. Boleh juga, dapat pahala mendengar Al-Quran. Saya nukilkan satu ulasan hadis, Nabi pernah minta Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran. Nabi kata, Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Quran untuk aku. Abdullah bin Mas'ud ni dia kaget. Dia kata, takkan Tok Guru minta anak murid baca Quran? Sepatutnya Tok Guru lah yang baca. Sebab Nabi lebih expert kan, lebih pandai. Lalu Nabi kata apa? Tak, aku suka kalau aku dengar orang baca Quran. Abdullah bin Mas'ud pun dia baca dah. Dia baca satu Nisa. Nabi diam je. Nabi sampai ayat yang ke-41, Nabi cakap dekat Abdullah bin Mas'ud apa? Okey, cukup. Nabi kata berhenti. Abdullah bin Mas'ud ni dia terkejut lah, sebab lah tadi suruh baca, tiba-tiba berhenti pula, suruh berhenti. Dia tengok rupa-rupanya Nabi mengalirkan air matanya, Nabi menangis. Sebab apa? Sebab Nabi faham ayat yang dalam surah Nisa tu, terutama ayat 41. Ayat 41 tu ayat yang Nabi nanti dia akan dihadapkan ke mahkamah Allah di hari akhirat. Tuhan bawa orang-orang tak beriman ni, Nabi akan disoal siasat. Kau dah sampaikan ke belum? Dakwah. So Nabi ni macam mana dia nak berhadapan dengan umatnya yang tak nak beriman? So Nabi sedih sangat. Itu sebabkan Nabi nangis dia. Okey, tuan-tuan puan. Dan kalau mampu lagi, baca Quran dan tolong fahamkan. Al-Imam Nawawi kata apa? Tilawatul Quran, zikir paling utama dan dituntut adalah bersama dengannya tadabbur. Sebab tu kita di Masjid At-Taqwa cuba 20 minit tadabbur ringkas. Satu usaha yang sangat baik. Okey, ada banyak ayat Quran yang minta kita tadabbur, ada banyak. Salah satunya adalah surah Sad ayat 29. Allah kata turunnya Al-Quran adalah liyadabbaru ayatih, untuk tadabbur. Tadabbur ni maksudnya apa? Faham ayat tu, lepas tu kita tahu ayat tu minta kita buat apa kita kena buat, apa pengajaran dia. Itulah tadabbur. Dan tuan-tuan, kalau ada orang tanya, tapi bulan Ramadan ni Ustaz, kita orang nak khatam kan, kita nak kejar banyak ayat ni, tak sempat dah nak baca, tengok terjemahan, nak baca, tengok terjemahan, betul tak? Dah tak dan dah. Maka para ulama bagi solusi dia macam ni. Kita boleh baca maklumat yang panjang dekat laman seseorang Jabatan Mufti, tajuk khas dia bulan Ramadan, iaitu manakah lebih utama, mengkhatamkan Al-Quran atau membacanya dengan tartil dan tadabbur. Okey, kesimpulan dia, mereka mengatakan walau bagaimanapun di bulan Ramadan kita disunatkan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Maksudnya kita dah tak dan dah nak baca surah, nak faham ayat 1, 2, 3. Kalau Al-Baqarah 280 ayat, bila nak panjang baca lagi. Di bulan Ramadan tak perlu fokus sangat pada tadabbur tu, sebab Ramadan, selepas Ramadan ambil waktu untuk baca faham. Moga-moga Allah memberikan kepada kita keberkatan dari ayat Quranul Karim. Cukup tuan-tuan. Kita dah 35 minit, 16 saat, 7.29 pagi. Saya buka kalau ada 1-2 soalan sebelum kita berhenti, tuan-tuan dan puan. Ada pertanyaan ke? Capai ke objektif tajuk pagi ni? Tak ada dah. Kalau tak ada, saya berhentilah dengan kadar ini.
Saya dah kirimkan nota ni kepada Ustaz Syarifuddin. Nanti dia akan buat edaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga tahun ini ada perubahan pada waktu kita dengan Al-Quran, pada cara kita membaca Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah memberikan kita hidayah taufiq kepada kita, membimbing hidup kita untuk dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran memberi syafaat kepada kita di dalam kubur dan juga di hari akhirat. Mohon maaf atas kekurangan kelemahan. Saya sekadar memenuhi waktu yang ada. Moga-moga banyak dapat manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.